Tidak dapat dinafikan penawaran harga barang keperluan sempena Hari Raya seperti baju raya, kuih muih, kain langsir dan seleksi peralatan rumah mula menarik perhatian pengguna berbelanja sakan hingga sebahagiannya lupa mencongak kemampuan kewangan masing-masing. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah, dilihat berbaloi hingga berlaku pembaziran tanpa disedari. Sempena kempen jualan Aidilfitri, sebahagian penjual dilihat mengambil kesempatan menawarkan pelbagai promosi harga runtuh untuk mengaburi mata pengguna dan mengawal keuntungan berlipat kali ganda. Situasi ini menyebabkan objektif pelaksanaan jualan ramah tersasar dan impaknya ditanggung oleh pengguna yang ramang mata akibat leka berbelanja kelengkapan perayaan. Aidilfitri merupakan hari kemenangan dan kegembiraan setelah hampir sebulan umat Islam melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Secara dasarnya, umat Islam dituntut untuk merayakan sambutan Aidilfitri mengikut sunnah Rasulullah secara sederhana dan elakkan pembaziran. Dalam situasi sebegini, kita sebagai pengguna perlu bijak membuat pilihan bersandarkan kepada aspek keperluan dan bukannya kehendak yang selalu dipengaruhi nafsu dan emosi yang sukar dikawal. Buatlah pilihan terbaik, berbelanja dengan bijak. Berbelanja dengan bijak itu kan ramai yang belum mahir lagi dengan teknik-teknik untuk berbelanja dengan bijak ini. Jadi hari ini kita bawakan seorang tetamu untuk kita berbincang bagaimana sebenarnya kita boleh berbelanja sewaktu Aidilfitri tanpa memboros. Jadi hari ini kita bawakan seorang tetamu. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Kita bawakan hari ini di studio Dr. Zarina Yusof, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan Ekonomi Universiti Melaya. Dr. Zarina, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujung minggu bersama kita hari ini di studio kan. Selalunya kalau pensyarah ni hujung minggu ni kalau dia tak ada kelas dia tidur di rumah. Jadi ini adalah satu orang kata jihad jugalah ya daripada doktor untuk berkongsi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini berkaitan dengan topik kita. Cuma doktor, kalau kita boleh mulakan perbincangan kita pada pagi ini terlebih dahulu kan. Setiap tahun kita tahu dan juga maklum memang ramai yang akan membuat persiapan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Cumanya ialah kita harga sekarang ni semakin tinggi, semakin berlambung, naik harga kuih, harga baju, semua persiapan dan sebagainya. Ramai yang mengadu di media sosial. Mahalnya barang baju sekarang kan. Betul. Baju raya, kalau kita nak berhias pun kadang-kadang terlalu mahal, doktor ya. Betul. Jadi bagaimana? Adakah pada pandangan doktor ini sebenarnya persiapan untuk ke arah Hari Raya Aidilfitri ini merupakan sememangnya satu keperluan ataupun hanyalah psychologically mengikut trend dan juga budaya kita yang membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri? Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan. Sebenarnya persiapan untuk menyambut raya adalah sesuatu kewajipan yang kita buat ya. Tetapi di sini dalam melakukan persiapan menyambut hari raya ni kita perlulah ikut kemampuan kemampuan dari segi pendapatan kita. Bagi saya, mereka yang berpendapatan tinggi yang tak ada masalah dengan berpendapatan, tak ada masalah nak berbelanja ikut pendapatan mereka ada. Tetapi bagi mereka yang kurang bernasib baik, yang berpendapatan rendah, kita dapati kenalah berbelanja ikut keadaan kemampuan mereka. Sebenarnya adalah sunnah ya, membeli pakaian baru di pagi hari raya. Tetapi kita dapati juga adalah sunnah ya, kalau kita dapat memakai pakaian yang terbaik yang kita ada, yang pada kita, pada pandangan kita yang terbaik. Tak semestinya pakaian yang kita baru beli. Dan juga di sini pada masa kini kita dapati dengan adanya media massa sekarang, kita dapati kita masih berpeluang untuk membeli pakaian baru pada harga yang murah. Iaitu kalau kita tengok seperti di TikTok, kalau kita tengok di Shopee, mereka masih menawarkan harga yang berpatutan dan murah. Tetapi sekiranya memang kita tak mampu, saya rasa tak mengapa. Tak semestinya kita perlu memakai pakaian baru, sebab itu hanyalah satu sunnah ya. Kalau kita mampu tak mengapa, tapi kalau kita tak mampu memadai, kita meraihkan
hari raya itu dengan semeriah yang kita boleh lakukan lah. Itulah yang bila doktor kata tak mampu tu tak mengapa, sebab ini adalah perkara sunnah saja. Bukan dia wajibkan setiap kali hari raya mesti kena beli baju baru kan. Tidak. Tapi contohlah kan, doktor, saya bagi contoh dalam satu komuniti kan. Ada satu keluarga ni je yang tak beli baju raya baru. Dia recycle baju lama yang masih elok, which is masih lagi sunnah kan. Masih sunnah. Tapi lah bila kita duduk berkomuniti ni, orang akan bercakap pula, dia risau pula apa yang orang berkata tentang dia. Jadi itu memberikan tekanan untuk keluarga ini kan, untuk beli baju baru tapi tak mampu. Saya rasa sekarang masyarakat kita berbeza dengan masyarakat dulu. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang lebih mengambil berat, bertimbang rasa, penyayang, dan kita dapati pada masa sekarang ramai yang berkemampuan, dan juga ada juga agensi-agensi seperti surau, madrasah atau mana-mana agensi kerajaan atau swasta, mereka mempunyai aktiviti iaitu memberi pakaian baru, wang raya untuk mereka yang kurang berkemampuan atau kita boleh katakan kepada golongan rentan ini. Yalah, cerita dia sekarang ni itu untuk mereka yang tidak berkemampuan, tapi untuk mereka yang mampu ni kadang-kadang dia membeli sampai dia jadi tak mampu. Faham tak? Maksudnya dia ada duit sebenarnya untuk beli barang-barang keperluan Hari Raya Aidilfitri, tapi disebabkan kehendaknya tu dia dah overspend. Jadi bila tiba hari raya tu dia jadi masuk dalam golongan yang tak mampu lah, sebab dia dah overspend kan. Jadi kita tak nak terma boros ni jatuh dekat mereka. Bagaimana untuk kita menasihati mereka ni, doktor? Okey, itu apa yang kita rasakan. Tapi pada masa sekarang dalam keadaan kita baru pulih saja daripada pandemik COVID ni, saya rasa ini bukanlah satu isu di sini, sebab ramai sekarang lebih berpendidikan, berpengetahuan, mempunyai lebih maklumat, mempunyai lebih pilihan. Mereka ada berbelanja dengan lebih berhati-hati dan berhemah, dan juga mereka lebih berjimat. Jadi di sini yang berbelanja lebih ni adalah mereka yang memang berpendapatan tinggi, dan saya rasa tak jadi masalah untuk mereka yang berpendapatan tinggi atau yang berkemampuan. Macam M40 ada yang M40 ni ada banyak kategori, yang tinggi, yang tengah. Mereka boleh saja berbelanja ikut kemampuan mereka, dan sini sangat-sangat diperlukan perbelanjaan untuk golongan tinggi yang M40 yang berkemampuan ni memang sangat diperlukan pada masa sekarang, sebab bila mereka berbelanja ini merupakan perniagaan pendapatan kepada peniaga-peniaga kecil tadi. Jadi seterusnya ini dapat menjanakan pendapatan negara. Memang ini yang sangat-sangat kita perlukan sekarang. Kalau mereka tak berbelanja, bermakna mereka menyimpan. Jika mereka menyimpan, ekonomi tak bergerak. Tidak ada kitaran ekonomi. So kita perlukan mereka berbelanja, walaupun kita nampak mereka boros, tapi mereka mampu. Ada positif side dia lah kan, yang belanja ni. Faham? Okey, jadi bila kita nak cerita berkenaan dengan keperluan hari raya ni, pada pandangan doktor, apakah yang perlu diberikan tumpuan, barang-barang, item-item yang perlu diberikan keutamaan terlebih dahulu dalam penyediaan Hari Raya Aidilfitri ni? Macam checklist kahwin pula kan? Raya pun kena ada checklist juga ni. Semestinya biasanya kalau kita tengok kita sendiri makanan, pakaian, yang lain tu kita tengok keperluan kedua lah, macam nak ganti lansir ke sarung cushion, saya rasa taklah yang tu Makanan sebab ini penting, sebab pagi raya, malam raya, apakah makanan yang perlu kita sediakan supaya kita dapat meraihkan satu Syawal tu dengan meriahnya, supaya kita dapat berkumpul dengan anak beranak, saudara mara. Dan di sini kita lihat juga pakaian juga adalah juga merupakan satu perbelanjaan yang diberikan perhatian, tetapi macam saya kata tadilah, ikut kemampuan. Saya sendiri beberapa tahun tak beli pakaian baru.
Oh, okey. Sungguh. Amazed. Betul. Sebab it comes up from a woman kan, datang daripada seorang wanita. Oh, doktor memang tak beli lah. Memang saya tak beli. Doktor recycle baju. Iya, kan sebab baju pandemik tak sempat pakai. Betul. Banyak pakaian saya yang masih elok lagi, yang masih baru lagi. Saya pakai juga. Saya memang tak berbelanja. Cuma tahun ni saya beli. Untuk tahun ni. Setelah berapa tahun tak beli. Dimaafkanlah sebab doktor dah beberapa tahun tak beli kan. Tahun ni dia beli, kira okeylah. Sebab sekarang ni pun trend fashion sekarang pun kalau doktor perasan kan, baju raya lah. Kita cakap sebab baju raya sekarang kan banyak mix and match. Baju tak semestinya sepasang colour yang sama. Jadi kita boleh menggayakan kembali baju-baju lama kita tu kan. Betul. Tapi saya rasa kat sini, kalau kita nak pakai sedondon pun warna yang sama, masih kita mampu juga. Harga mampu milik. Sebab kalau kita tengok di TikTok, murah je kadang-kadang tu. Ada yang mahal. Jadi kita boleh buat pilihan. Pilihan masing-masing. Sebab dekat platform TikTok ni dia peniaga tempatan, lokal kan. Jadi baju yang mereka jahit sendiri, mereka jual masuk direct daripada supplier lah. Bukan dah masuk ke retail dan sebagainya. Sebab tu dia murah sikit. Satu lagi dia jual pada rumah kan. Dia jual waktu live tu yang dapat murah tu. Tapi itulah kuantiti dia kena rebut lah. Kalau habis lah. Takut tak restock kan. Okey. Kalau kita tengok di sini gelagat dari segi ekonomi lah, gelagat pengguna, sebenarnya kita bukan apa yang kita nak gunakan hari ini kita beli hari ini. Tidak. Sebenarnya kita dah merancang awal-awal. Sama ada berpendapatan rendah atau sederhana dan tinggi, semua mempunyai gelagat yang sama. Mereka telah merancang lebih awal apa yang akan dibelanja dengan jangkaan pendapat dalam tempoh kita panggil life cycle, kitaran hayat kita. Mereka melihat pendapatan dalam jangka masa panjang. Apakah yang akan mereka perolehi dan mereka akan merancang perbelanjaan mereka supaya perbelanjaan mereka adalah lebih stabil. Jadi tak adalah bermakna mereka tak makan, tak membeli dengan pendapatan yang apa yang mereka ada. Jadi di sini mereka dah bersedia lebih awal untuk melakukan perbelanjaan pada hari raya ini. Jadi kita tak boleh nak katakan kita tahu pada hari raya ini memang kita berbelanja lebih tinggi sedikit lah daripada kebiasaan. Tapi ini semua dah dirancang sebelum ini. Maksudnya mentally kita pun dah prepare kan. Oh, raya bulan 4 mungkin Januari pun dah fikir kan berapa bajet ni, terutama yang berkeluarga kan. Betul. Ada anak 2-3 tu, baju anak lagi apa semua, kuih raya, persiapan sebagainya. Tapi itu kata kami di studio. Apa kata mereka di luar sana? Kami ada sediakan satu video untuk anda semua, kita saksikan. Kalau bajet macam baju Melayu ke atau baju raya lah kan. Kalau untuk satu keluarga semua tu dengan kuih-kuih raya tu dalam 1,000 kot. Dalam 1,000 lah. Yang lain-lain termasuk kuih raya, baju raya satu keluarga lah. Kalau yang sofa semua tak adalah, kita tak ada tukar lah. Saya bajet raya saya tak sebesar sangat lah. Untuk kata orang sederhana lah hidup kita. Macam BIM 40. Tu bajet tak besar lah. Anggaran berapa? Anggaran dalam 1,000 lebih tu lah. Untuk 3 orang anak tu. Untuk pakaian dan kuih lah? Ya betul. Ada tukar langsir ke sofa? Itu tak ada. Pakai yang lama cukup lah. Bajet bawah 1,000. So kiranya macam banyak barangan tu beli kat online lah. Berbanding sini. Lepas tu kuih tu memang beli siap. Semuanya tak ada bertukar, cuma baju dengan barang makanan je lah. Kira di bawah bajet jugalah. Sebab dengan keadaan ekonomi sekarang ni kan. Mungkin dalam 500 ke atas kot. Untuk belah perempuan ni baju kurung lah. Lelaki baju Melayu. Yang cari baju Melayu. Kami selalu akan ke bazar lah. Kalau kata dari kat bazar ni kita boleh tengok dari segi kualiti dan boleh try kan, lagi mudah lah. Okey, ada benarlah apa yang dikatakan oleh doktor tu, sebab rata-rata pandangan orang ramai yang kita saksikan sudah tadi, rata-ratanya akan beli makanan dan juga pakaian yang paling utama untuk keperluan persiapan Hari Raya Aidilfitri mereka lah. Doktor, adakah doktor bersetuju dengan setiap pandangan orang ramai yang kita bawakan tadi, doktor? Banyak juga 1,000 tu. Oh, tu kira banyak. Banyak. Sebab mungkin anak dia, sebab tadi nampak kita ada video tu, anak dah ada macam 3-4 orang kan, besar tu. Sebab
Sebab bagi saya banyak contohnya kan. Kalau kita tengok contoh kuih raya 6 jenis, kita boleh dapat pada harga 100 sahaja. Tapi kita kena pandai mencari saluran mana. Di CG Wow Shop ada. Itu dia mengiklankan kuih raya premium lagi tu. Saya pun teringin nak beli. Baju raya ada yang kalau kita pandai mencari, ada juga ada dia sekali dengan mak anak. Baju yang baru pun ada di bawah 100. Masih ada. Tapi kita kena pandai mencarilah ya. Yang 100 lebih tu kalau kita beli sebelum raya, promosi stok lama, memang mereka jual murah. Saya sendiri beli. Ya, itu dia premium tu 100 lebih. Ada yang lebih murah lagi. Tapi itulah kita kena, macam saya cakap tadi, bukan nak pakai hari ni, beli hari ni. So kita kena merancang lebih awal. Jadi benda-benda ni memang promosi ni semua ada. Itu yang kita kena buat pilihan, cari peluang, kena bersedialah lebih awal. Kalau kita tak merancang, berbelanja pada masa yang sama untuk guna pada masa sama memang mahal. Itu biasa. Memang kebiasaannya. Satu lagi mungkin yang ni berisiko sikitlah, beli malam raya. Kerana malam raya kan dia akan lelong. Tapi itulah macam mana pandangan doktor sendiri? Memang seronok beli malam raya. Kan selalu ada lelong kan, kuih, tapi baju. Saya rasa kalau kita ada peluang tak jadi masalah, boleh. Tapi saya rasa tak ramai yang mempunyai masa untuk berbelanja pada malam raya sebab masing-masing tengah sibuk buat persiapan, juga nak balik kampung. Siapa yang ada di KL saja atau di tempat yang sedia ada. Saya rasa tak ramai. Sebab last day berbuka pula tu kan. Nak berbuka lagi, maksudnya paling-paling pun nak solat apa semua dah pukul 8 lebih kan. Memang terhad kan? Untuk membeli. Jadi stok-stok memang ada. Tapi bahaya lah, risiko lah itu saya cakap. Ini berisiko sikit lah untuk yang berbelanja ujung-ujung last minute ni. Tapi kalau boleh apa yang kita boleh rangkumkan hari ini, kena belanja dengan bijak lah. Bijak dan melakukan persiapan awal. Itu adalah lebih baik, lebih teratur ya. Persiapan awal, so kita dapat belanja dengan lebih berhemah lah. Walaupun kita, saya nak tambah di sini ya, walaupun kita berpendapatan tinggi, tak bermakna kita boleh berbelanja sesuka hati. Di sini saya rasa kita patut ada kesedaran di sini. Kalau kita rasa harga tu tidak munasabah, tinggi, kita tak perlu membeli. Betul. Sebab jika orang ramai yang berpandangan begini, kita dapat menstabilkan harga. Jadi tak ada yang akan beli jika harga tu terlalu tinggi lah. Jadi dengan cara ini kita dapat kawal harga supaya harga tak terus melambung. Naik. Sebab ada juga pengeluar, peniaga yang menjual pada harga yang munasabah, yang berpatutan. Dengan kualiti yang sama kan? Ya, ada. Betul, saya setuju. Sebab ada je peniaga yang meletakkan harga kadang-kadang tak masuk akal dengan servis produk yang ditawarkan kan? Okey, mungkin sedikit ucapan lah kata-kata terakhir daripada doktor. Kini kau nak bincang ni lama ni perempuan-perempuan. Betul. Kan? Cuma ialah sedikit kata-kata terakhir daripada doktor sendiri untuk mereka yang saya menonton sekarang ini. Apa yang boleh saya katakan di sini sebagai kesimpulan, kita boleh berbelanjalah ikut kemampuan masing-masing. Yang tak mampu tu berbelanjalah ala kadar. Tak ada baju baru pun tak mengapa. Kita boleh pakai baju yang terbaik yang kita ada. Jika tak ada pun tak mengapa juga. Kita masih juga boleh menyambut hari raya dengan meriah. Betul. Jadi di sini yang penting sekali ialah kita perlu menjaga kesihatan supaya kita dapat meraihkan raya ini dengan lebih ceria dan meriah. Amin. Dan juga berkunjunglah ke rumah saudara mara, sahabat taulan untuk memeriahkan raya ini. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Zarina Yusof bersama kita hari ini untuk berkongsi berkaitan topik kita, berbelanja tapi jangan boros. Sekali terima kasih doktor sampai hari ini di studio. Seterusnya kami nak bawa anda ke Cerita Pagi Kedah bersama dengan rakan penyampai Fakhur Razi Ismail untuk perkongsian dari sana. Silakan.